Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang semula. Dan hari ini adalah Abang nak ceritakan kisah seram. Kali ni ada dua kisah. Tapi satu kisah yang pertama berlaku dekat, kalau tak silap Abang, dekat Melaka, dekat pantai Pengkalan Balak. Dan satu lagi berlaku dekat Gelugor, Pulau Pinang. Jadi daripada Pengkalan Balak kita berpindah ke Gelugor nanti. Jadi dua kisah lah kan. Abang gabungkan jadi satu, sebabnya ini kisah pendek-pendek. Kenapa abang nak ceritakan kisah pendek bang? Ada juga abang dapat mesej macam tu. Sebenarnya kisah tu orang semua hantar. Dia dengan harapan abang ceritakan supaya jadi pengajaran untuk kita semua kan. Jadi disebabkan tu abang walaupun pendek macam mana pun kisah, abang gabung-gabungkan supaya boleh jadi pengajaran, boleh abang sampaikan kepada semua. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang, insya-Allah abang akan ceritakan. Kisah yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Zuhdi, berlaku lebih kurang 2-3 tahun yang lepas. Kalau tengok daripada penceritaan tu macam sebelum PKP lah. Cuma cerita kali ni abang gunakan nama watak sebenar sebab salah seorang daripada watak tu dah meninggal. Jadi kalau dah meninggal, abang gunakan nama sebenar. Kita bolehlah sedekahkan Al-Fatihah dekat hujung cerita nanti. Kurang-kurang moga-moga rohnya tenang kat sana dan berada di kalangan orang yang beriman. Okey, jom kita mulakan. Sini ceritanya. 2-3 tahun lepas, keluarga Zuhdi ni buat satu family day. Family day untuk kumpulkan semua ahli keluarga. Dan dilakukan memang tiap-tiap tahun. Lepas tu, tarikh yang diorang pilih adalah waktu cuti raya. Sebab waktu cuti raya semua orang berkumpul. Okey. Jadi nak dijadikan cerita, Zuhdi ni tak dapatlah pergi family day bersama dengan keluarga besar ni lah. Ni dikatakan keluarga besar bapak dia tau, bukan belah mak dia. Keluarga besar bapak dia. Ada Pak Long, ada Pak Angah, ada segala makcik dan segala sepupu sepapat lah kan. Jadi diorang semua decide untuk buat family day dekat Melaka, iaitu dekat pantai Pengkalan Balak. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, pantai Pengkalan Balak memang selalu jadi pot untuk orang buat family day. Sebabnya pantainya landai, pantainya bersih. Lepas tu chalet-chaletnya bersih dan banyak. Tapi kisah kali ni ada kaitan dengan chalet tu. Okey, sabar tunggu dulu. Okey. Jadi lepas diorang berkumpul ramai-ramai tu, dah bahagi-bahagikan bilik. Jadi diorang pun buatlah rancangan untuk aktiviti-aktiviti sepanjang berada dekat situ. Dijangkakan mereka semua ada dekat situ lebih kurang 3 hari 2 malam. Itu kira macam standard lah kalau buat family dia kumpul ramai-ramai kan. Ada barbecue-nya, sesi karaoke-nya, lepas tu main permainan pantainya, sebab dia punya family dia dekat pantai, jadi adalah permainan pantai. Bila dah berkumpul-kumpul malam tu, petang tu, jadi aktiviti pertama selepas makan malam adalah menonton filem. Okey, jadi diorang bila dah kumpul ramai-ramai ni, bukan diorang lah, abang pun sama. Kalau kumpul ramai-ramai, sama ada tak cerita kelakar, kita orang tengok cerita hantu. Sebab cerita kelakar dengan cerita hantu ni selalunya akan bagikan feel yang, mood yang seronok lah kalau cerita hantu especially kan. Jadi diorang pun kumpul ramai-ramai dekat chalet dekat pantai Pengkalan Balak ni. Kalau ikut ceritanya, abang pun tak pernah pergi kalau ikut ceritanya, dia ada bilik-bilik, selain daripada tu ada bilik tayang. Dekat dalam bilik tayang tu dia ada projektor yang besar. So kalau nak tengok movie tu memang suasananya gempak lah. Sebab itu dia orang pilih filem hantu, filem seram. Kalau tak silap waktu tu dia orang tayangkan filem Conjuring. Memang filem seram. Jadi ramai-ramai lah berkumpul dekat bilik tu. Yang lambat datang kat bilik tu adalah mak ngah dia orang. Mak ngah si Zuhdi ni lah. Mak ngah si Zuhdi ni. Jadi bila dia datang lambat, dia kata dia buat solat-solat dulu. Sebab yalah, dia nak habiskan solat isyak dulu. Lepas tu solat orang-orang tua kan, solatnya banyak-banyak lah kan. Jadi dah habiskan solat dah tua tu, dah habis solat, dia pun bergeraklah daripada chalet dia, pergilah ke bilik tayang tu. Dia jalanlah slow-slow, relax-relax. Walaupun waktu tu tengah malam, tapi angin tepi pantai tu macam nyaman lah kan, nyaman. Bila dia sampai dekat bilik tayang tu, dia nampak adik dia, panggil dia Pak Teh lah. Keluarga ni panggil dia Pak Teh. Nampak Pak Teh tu keluar daripada bilik tayang. Dia pun cepat-cepatlah tegur. Teh, engkau nak gimana? Ramai-ramai dah tengok dalam tu, takkan kau nak keluar pula? Pak Teh tu tak toleh kiri, tak toleh kanan, dia tegak je keluar. Terus sampai dia pergi ke laut, dia menuju ke laut.
Yang si Mak Angah ni macam pelik. Apa hal pula si Pak Teh ni menuju ke laut? Dah lah aku tegur dia tak nak menyaut. Okey, tak apalah. Dia pun teruskanlah perjalanan. Taklah dia kata mungkin ada hal yang dia nak buat dekat tepi pantai tu kan. Nak tengok-tengok bulan ke, tengok-tengok angin, rasa-rasa angin malam ke, mengenang-mengenang kisah-kisah cinta dulu ke. Orang dulu kan kalau pergi dating kan memang tepi pantai, tengah taman, tepi pantai. Zaman sekarang tak ada Mid Valley, KFC, McD. Zaman dulu tepi pantai, sambil-sambil tengok bulan, merancang-rancang keluarga. Macam tu. Okey, balik-balik semualah. Okey, jadi dia pun masuk, Mak Angah ni pun masuk kat dalam bilik. Dia pun masuk kat dalam bilik, dia pun duduk. Bila dia duduk dekat kerusi yang disediakan, dia nampak kepala yang macam dia kenal. Lepas tu dia pergilah dekat kepala tu. Dia tengok rupanya Pak Teh. Lepas tu dia tanya, tadi aku nampak kau kat luar. Kau nak pergi ke pantai, nampak macam gaya ni nak ngambil-ngambil angin malam. Pak Teh pandang, mana ada? Aku tengok kat sini, nak tengok cerita ni, cerita sedap ni. Aku hari tu terlepas tengok cerita ni kat wayang ni je. Lepas tu, Mak Angah tu macam, okey, tak apalah. Lepas tu dia pun duduklah. Lepas dia duduk tu, dia ceritalah dengan anak dia kata silap. Anak dia namanya Raihah ke Raihan, macam tu lah. Maaf kalau abang tersalah cerita, nanti betulkan balik. Dia cerita ke anak dia, tadi Mak nampak Pak Teh kau rasanya macam ada dekat tepi pantai. Nak menuju ke pantai, keluar daripada bilik tayang ni. Lepas tu Raihan cakap, Mak ni sengaja lah tu. Dah lah tempat di tepi pantai, Mak jangan buat cerita lah. Seram je. Dah lah tengok cerita hantu ni. Okey, tak apalah. Dia pun tengoklah cerita tu. Di pertengahan cerita tu, dan nak hujung ni, si Raihan ni keluarlah daripada bilik tayang tu. Keluar daripada bilik tayang sebab mungkin dia dah tengok filem tu dan dia rasa dah tahu ending dia. Dia keluar daripada bilik tayang. Bila dia keluar daripada bilik tayang, dia pergilah dekat kawasan tepi pantai. Baru dia nak pergi kat kawasan tepi pantai dekat pantai apa tadi? Pantai itulah pantai. Dia nampak macam ada orang berdiri dan diingatkan macam ahli keluarga dia yang lain. Dia pun bergeraklah nak ke arah pantai itulah, nak ke arah pantai. Bila dah nak dekat dengan manusia tu, baru dia perasan, apa hal macam pelik pula. Kalau manusia biasa tegak je berdiri, pakainya elok je, yang ini kenapa rambutnya panjang sampai ke kaki? Sasahlah keluarga aku tak ada yang panjang sampai ke kaki. Semua keluarga aku perempuan pakai tudung, elok litup. Jadi ini memang bukan keluarga aku. Daripada aku pergi ke situ dan aku pun tak tahu dia tu hantu ke ataupun jembalang ke ataupun manusia, lebih baik aku jangan mendekat. Dia pun tak mendekat lah. Dia patah balik lah. Si Raihan ni patah balik lah. Pangkalan Balak. Pantai Pangkalan Balak, lupa pula abang. Lepas tu dia patah balik. Dalam patah balik tu dia terjumpa dengan Irsyadi. Nama lebih kurang dengan nama asal abang kan. Tapi tak apalah, kenal abang dengan abang Jo je. Jadi dia tersempat dengan Irsyadi. Dia cakap dengan Irsyadi, kau ada rasa seram-seram tak kat sini? Irsyadi kata tak ada rasa apa. Okey, tak ada apa. Lepas tu terserempak pula dengan seorang lagi sepupu dia, orang namanya Acap. Dah ada bertiga ni. Lepas tu dia rasa macam tak sedap. Dia patah balik belakang. Dia tengok dekat kawasan pantai. Ada lagi benda tu berdiri. Lepas tu dia tanya dengan Acap dengan Irsyadi, kau nampak, maaf lah ada lori melintas tadi tengah malam, lori melintas. Kau nampak tak ada orang kat tepi pantai tu? Lepas tu Irsyadi dengan Acap cakap, tak ada siapa pun kat tepi pantai. Dia dah mula rasa berdebar. Siapa pula yang dia nampak tepi pantai tu? Lepas tu dia dah rasa takut. Dia cakap dengan Acap, Cap, jomlah kita naik kereta pergi jalan-jalan lah. Aku rasa tak selesa dah kat tempat ni, kata. Okey. Irsyadi pun cakap lah, aku nak ikut jugalah. Jadi diorang bertiga ni bawa, naiklah kereta. Naik kereta pergilah dekat pekan-pekan yang terdekat lah, dekat dengan pantai itulah. Ya Allah, lupa lagi. Pantai itulah. Pantai, abang nak cakap pantai Batu Buruk je boleh tadi. Ada sumpahan Batu Buruk. Okey, diorang pun pergi kat pekan yang terdekat tu. Bila sampai kat pekan terdekat tu, dia buka cerita. Aku nak cakap ni, tadi aku nampak dekat pantai ada orang rambut panjang. Aku ingat mak saudara kita. Tapi bila aku fikir balik, mana ada mak saudara kita tak pakai tudung, semuanya bertudung litup. Dan tak ada juga mak saudara kita panjang rambutnya mengurai berkibar-kibar macam tu. Lepas tu dia kata, engkau ni sengaja je, mana ada. Aku tengok tadi kat pantai tak ada apa, engkau je yang berangan lebih. Dia kata, aku nampak.
Tapi bila seorang je yang nampak kan, yang Irsyadi dengan Acap tu tak nampak, jadi dia orang pun macam memperolok-olokkan lah apa yang si Raihan ni nampak lah. Raihan ke Raihan ni nampak. Okey, dah habis-habis berjalan di kawasan bandar, cek-cek kedai tu semua, beli-beli barang, dia pun balik. Bila dia orang balik, planningnya dia orang nak lepak, tapi disebabkan si Raihan ni takut sangat, dia rasa macam tak selamat sebab dia dah nampak, dia rasa macam benda ni nampak tepi pantai tu benda yang tak sepatutnya lah, sama ada orang atau apa pun, dia kata rasa macam bukan orang, dia kata. Jadi dia pun kata tak apalah, jomlah kita masuk tidur kan. Bila dia nak masuk tidur, nak jadi cerita lah ni. Bila nak masuk tidur, tengok semua bilik-bilik yang sepatutnya dia orang tidur penuh dengan sepupu yang ada anak kecil. Sebab dia orang ni masih bujang-bujang lagi, dia orang yang dah kahwin ni cakap macam ni lah, korang bujang-bujang lagi, korang tidur luar lah aku dah ada anak kecil, aku tidur dalam. Yang si Irsyadi dan juga si Acap ni tak ada masalah lah tidur dekat kawasan balcony hotel kan, balcony kawasan luar. Dia orang pun selalu pergi camping-camping. Yang si Raihan ni rasa macam tak selesa sebab ni dia dah nampak tadi. Kalau abang nampak pun macam tak selesa. Dia cakap dengan sepupu dia, nak juga tidur dalam bilik. Marahlah sepupu dia, bini aku tak pakai tudung, sepak korang. Itu abang tambah. Jadi nak tak nak dia pun tidurlah dekat luar, dekat balcony dengan Irsyadi dan juga Acap. Tapi yang si Raihan ni tidur mengimpit-impit lah kan, takutnya pasal dia ni pun tergelak-gelak kan, kau dia penakut sangat lah. Okey, dah lepas tu mujur malam tu tak jadi apa-apa. Esoknya siang lah, tak ada jadi apa-apa siang. Bila dah siang tu, aktiviti pertama dia orang nak buat adalah pergi mandi pantai dan juga buat aktiviti pantai, macam main bola pantai semualah. Ramai-ramailah keluarga besar ni turun tepi pantai lepas sarapan ni. Bila tengah-tengah main tepi pantai tu, tiba-tiba orang dengar si Raihan ni menjerit-jerit, tolong weh. Rupanya mak Ngah lah tu, yang tadi nampak Pak Teh tadi kan. Mak si Raihan tu namanya Mak Ngah. Mak Ngah tu kesaruk dekat dalam bilik hotel, menjerit-jerit. Dia kata, panas. Tu kan kejap, sejuk je ni. Padahal aircon dah tutup, dah tak buat apa-apa dah. Lepaskan aku. Menjerit-jerit macam orang kesaruk lah kan. Dah, daripada aktiviti nak buat aktiviti pantai, langsung tak jadi semua aktiviti pantai. Semua menuju dekat bilik Mak Ngah tu lah. Ramai lah orang menuju kat bilik Mak Ngah tu. Lepas tu dalam bilik Mak Ngah tu ada anak sulung dia. Orang tanya lah anak sulung dia, kenapa mak tu? Dia kata, mak sebenarnya tadi okey. Tiba-tiba mak cakap nak pergi ambil semayang, nak buat semayang duha lah macam tu. Tiba-tiba keluar daripada bilik air dah tercegat macam tu. Macam tu tegak je. Lepas tu duk meracau-racau, menjerit. Lepas tu pakcik dia orang lah, salah seorang pada pakcik dia orang, imam, pergilah jumpa dengan Mak Ngah. Mulalah nak baca-baca. Bila dia baca-baca tak jalan. Walaupun yelah, sebenarnya kan kalau kita nak mengubat, nak ruqyah orang, bukan semua orang boleh tahu. Macam contohnya abang memang tak boleh buat ruqyah orang, banyak dosa. Yang kurang dosa tu bolehlah buat ruqyah. Abang kalau baca ruqyah digelakkan abang balik. Tajwid salah katanya. Tajwid tak betul, belajar. Jadi abang tak berani nak ruqyahkan orang. InsyaAllah lah memang seram juga kan. Okey, balik pada cerita Malalut ni. Jadi lepas tu bila pakcik yang ada dalam keluarga tu lah buat ruqyah tak jalan, dia gelak-gelakkan. Dia kata, kata macam ni ruqyah ni, apa benda ni, aku ni. Dia macam belagak-lagak. Orang kesaruk, bukan dia ingat pun dia cakap kan. Jadi ketua keluarga ni, kita abang sulung dia lah. Kalau tak silap abang sulung ataupun suami kepada Mak Ngah ni. Roger kawan yang ada dekat sekitar Melaka. Ni Pak Seram dia. Bila Roger kat sekitar Melaka, lepas tu kawan dia dapatlah telefon kan. Dia kata, ni aku nak minta tolong ni, bini aku kesaruk ni. Lepas tu, kau kat mana sekarang? Aku dekat satu chalet dekat Pengkalan Balak. Dia kata, Pengkalan Balak? Kau biar betul, kau duduk di chalet berapa? Dia beritahulah nama chalet tu, nombor berapa semua. Tak apa, aku datang. Okay. Lepas tu dia pun bergegaslah datang. Bila bergegas datang, sebelum dia mengubat tu, dia cakap lah, sebenarnya bukan keluarga ni aja yang kena ganggu. Banyak keluarga yang datang dekat chalet ni, terutama yang dalam uzur. Uzur tu macam perempuan yang tak boleh semayang tu lah kan. Kebanyakan perempuan uzur yang kena.
yang kena tak sedar ni. Tak apalah, dia kata dia boleh buat cuba ikhtiar lah. Dia pergilah dengan mak ngah tu, dia picit ibu jari. Dia picit ibu jari, benda tu menjerit-jerit lah. Menjerit-jerit, lepas tu dah baca, dirukiahkan semua, dah settle, akhirnya benda tu keluar. Bila benda tu keluar, si yang tukang ubat ni tadi, macam kita panggil imam lah kan, yang tukang ubat ni beritahulah sebenarnya dekat Pengkalan Balak ni ada dua benda yang bahaya. Pertama, syariah ni betul-betul tepi laut, yang kita tahu kebanyakan daripada kerajaan-kerajaan jin ada dekat tengah laut, ikut apa yang kefahaman dia lah kan, apa yang dia belajar. Dia kata banyak kerajaan-kerajaan jin tengah laut. Jadi kat kawasan-kawasan tepi laut ni selalunya kalau tak disemayangkan, tak diapakan, memang jin selalu melintas-lintas, kadang-kadang menyinggah. Dan kali kedua, benda kedua yang dia nak terangkan ialah bilik ni sebenarnya dulu ada peristiwa, iaitu dulu pernah ada orang kesaruk kat bilik ni. Lepas tu orang panggil lah, keluarga tu panggil lah seorang macam orang alim lah, keluarkan. Nak jadikan cerita, orang alim tu tak buang, dia buang dan dia letak benda tu dekat dalam bilik tu. Jangan korang faham kan, dia dah tarik benda tu keluar, lepas tu dibiarkan benda tu menghuni bilik tu. Dan tu pula keluarga besar Zuhdi ni buat family day dekat situ, jadi menginap pula dekat hotel, dekat bilik tu. Memang sap-sapsui. Nak dijadikan cerita ni, nambah lagi, si mak ngah tu waktu tu dalam keadaan uzur. Waktu dia pergi ambil semayang tu, dia belum uzur. Dia kata bila dia keluar pada bilik air tu, dia dah uzur. Selepas dia uzur tu, dia tak ingat apa. Dia kata dia tak ingat apa. Agaknya waktu tu benda tu masuk. Jadi selepas dah diubat-ubat tu, petang tu juga semua balik, check out. Punyalah takut kan, takut apa-apa jadi, sebab banyak anak-anak kecil dalam keluarga besar tu. Jadi tak jadi 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam je. Akhirnya semua balik ke rumah masing-masing. Jadi nak jadikan cerita, nak dikaitkan dengan cerita Raiha tadi, Raiha pun berceritalah sebenarnya malam tu dia nampak ada orang kat tepi laut kan, dekat gigi air, tapi rambutnya panjang sampai ke kaki. Dia kata mungkin ada kaitan dengan yang mak ngah ni punya kan? Bukan mak ngah punya, yang mak ngah ni kena rasuk kan. Jadi sejak daripada tu diorang memang decide tak nak lagi bercuti dekat Pengkalan Balak, ambil chalet-chalet kat situ. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, korang kalau nak bercuti lepas ni PKP dah nak habis kan, bercuti dekat Pengkalan Balak hati-hati. Bukan Pengkalan Balak aja, semua tempat yang tepi laut hati-hati. Sebab kita kan dah lama kosong, kan dah lama kosong, lagilah bahaya. Benda tu dah bertumbuh tangga kat situ. Kalau boleh korang anak-anak dengan mak ayah semua satu bilik yang kecil-kecil lah tak payahlah diasing-asingkan bilik. Korang tidurlah, bawa lah Toto, banyak tidur dalam bilik sama-sama untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni. Tapi berbalik pada cerita tadi, alhamdulillah keluarga mak ngah tu tak ada apa-apa. Tak adalah seram, tapi ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Itu adalah cerita yang pertama. Jom kita teruskan dengan cerita yang kedua yang berlaku dekat Gelugur, Pulau Pinang. Cerita yang kedua ni berlaku dekat Gelugur, Pulau Pinang, diceritakan kepada abang oleh seorang yang bernama Wan. Wan ni pula dia kata bukan dia yang alami, tapi ada satu sekolah anak buah dia. Cerita dia macam ni Ada satu sekolah dekat Gelugur. Dia tiap-tiap pagi dia hantarlah anak buah dia pergi sekolah. Macam biasa, tak ada masalah. Lepas dia hantar anak buah dia pergi sekolah, dia akan jemput anak buah dia balik sekolah. Ni anak kakak dia kalau tak silap. Bila dia jemput anak buah dia balik daripada sekolah pun tak ada apa-apalah, semuanya okey-okey je. Lepas tu dia dapat mesej daripada kakak dia. Kakak dia pula ada grup WhatsApp sekolah. Biasalah budak-budak sekolah, cikgu-cikgu dengan anak murid memang ada WhatsApp grup kan. Jadi dalam WhatsApp grup ibu bapa dan juga guru ni, dia beritahu sebenarnya dekat sekolah dekat Bukit Gelugur tu berlaku satu peristiwa yang Bukit Gelugur Gelugur lah kan. Berlaku peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi bila Wan ni tahu ada peristiwa yang mengerikan, dia pun tanyalah dengan anak buah dia. Bila dia tanya dengan anak buah dia kata, tak apalah, dia kata saya nak cerita dekat makcik susah sangat kan. Apa kata makcik telefon cikgu. Lepas tu Wan pun teruslah telefon cikgu. Jadi inilah permulaan ceritanya. Okey. Ceritanya mula macam ni. Bila Wan hantar anak buah dia pergi sekolah, anak buah dia pun masuk kelas lah, tak ada masalah apa. Tapi kebiasaan orang Malaysia kalau hantar anak pergi sekolah rendah ke sekolah menengah, diorang akan hantar
tengah subuh. Maksudnya memang betul-betul lepas subuh terus hantar. Sebab nak beratur pukul 7.30 kan. Beratur ramai-ramai pukul 7.30. Cerita ni berlaku dalam zaman PKP. Waktu tu masih lagi kita boleh pergi sekolah lagi. Jadi selepas subuh tu dia hantar anak buah dia pergi sekolah. Anak buah dia pun sampailah dekat sekolah. Bila sampai kat sekolah, anak buah dia tu nampak kawan dia duduk yang paling, nampaklah kawan dia duduk paling belakang sekali. Kawan dia tu diam aja, murung aja. Dia pergilah kat kawan dia, "Weh, kau kenapa?" cakap. Lepas tu kawan dia tu macam tak jawab, tak cakap apa-apa. Kita tak ada masalah. Dia cakap, "Kau demam ke weh?" Pun budak tu tak menjawab. Kawan dia ni tak nampak pun macam hantu ke macam jin. Okay? Lepas tu tak apalah, dah kawan dia senyap macam dia, duduk lah. Bila dia duduk, dah habis semua, anak murid pun dah masuk, pembelajaran pun dah start, cikgu pun masuk. Bila cikgu masuk, cikgu pun mengajar. Bila mengajar, cikgu nampak anak murid yang duduk paling belakang sekali, yang ditegur tadi kan, diam aja, nunduk je muka. Dia tak angkat-angkat muka. Lepas tu cikgu tu pergilah dekat budak tu. "Awak ni demam ke?" dia kata. Lepas tu cikgu tu peganglah budak. "Sejuk badan awak ni. Demam agaknya ni." kata. Lepas tu budak tu tak nyaut, tak hek, tak ada, langsung senyap macam tu je. Jadi cikgu ni pun tak nak menyusahkan budak tu. Dia cakap, "Kalau awak rasa tak selesa, boleh pergi dekat bilik sakit. Kalau tak, awak baring je kat sini." Pun budak tu tak menyaut, senyap aja macam tu. Dekat Bukit Gelugur sekolah ni. Jadi, cikgu pun teruskanlah mengajar. Bila dah mengajar satu subjek ke satu subjek, tetap budak tu tunduk. Dan setiap tu juga cikgu-cikgu akan tegur, "Kenapa awak ni?" Tapi budak tu tetap juga tak bergerak. Pelik. Okey, sampailah waktu rehat lebih kurang pukul 10. Bila sampai waktu rehat, kawan-kawan berkumpul lah, bawa bekalan masing-masing kan, termasuk anak buah si Wan tadi lah. Jadi anak buah si Wan ni pun bawa lah bekal. Dia tanya dekat kawan dia, "Weh, kau daripada tadi tunduk aja, kau nak makan tak?" Dia kata, "Nak makan." Lepas tu bila dia suruh, kalau dia ulurkanlah nasi lemak, budak tu tetap tunduk je, diam je. Daripada pagi sampai tadi, sampai dah sampai waktu rehat lebih kurang pukul 10, tak bergerak, diam aja. Lepas tu ngadu dengan cikgu kan. Ngadu dengan cikgu. Cikgu cakap, "Tak apalah, mungkin dia demam." Okey, selepas habis rehat, pembelajaran diteruskanlah. Cikgu pun masuk kelas. Yang ni yang peliknya. Bila cikgu masuk kelas, tengah-tengah budak mengajar, lepas tu cikgu tu tanya soalan lah. Contohnya budak yang diam tu namanya Ridwan lah kan. "Ridwan, ni cikgu nak tanya ni soalan ni. Awak faham ke tidak apa yang cikgu ajar?" Ridwan tu tak nyaut. Senyap daripada pagi tadi tak bergerak macam patung. Diam aja. "Ridwan," lebih kurang pukul 11 waktu ni. "Ridwan, awak dengar tak saya cakap?" Tu budak-budak bila cikgu dah marah macam ni, budak-budak pun pandanglah dekat budak tu kan. Budak yang senyap tu. Nak jadi cerita lah kan. Bila dah cikgu cakap, marahlah, "Ridwan, pandang sini." Budak tu angkat muka dan tiba-tiba budak tu terbang keluar daripada bilik kelas. Dan budak-budak lain yang tengok tergamam. Dah bila budak tu hilang daripada pandangan, menjerit-jerit lah budak-budak yang lain tu, meluk cikgu. Dan cikgu ni pula tergamam. Lah, hantu ke? Yang selama ni ingat orang. Dah untuk confirmkan benda ni, cikgu terus kumpulkan anak murid, takut dah nangis-nangis ni, dah menjerit-jerit ni. Tapi anak buah si Wan tu tak menjerit lah. Dia kata dia macam pelik lah. Kawan dia terbang keluar daripada bilik kelas kan. Selama stay daripada pukul 7.30 sampai pukul 11 tu, duduk macam tu, tiba-tiba terbang keluar. Jadi cikgu pun telefon lah mak bapak yang si Ridwan ni. Tanya, "Ridwan ada dekat rumah ke datang sekolah?" Lah tu mak dia cakap, "Ridwan demam kat rumah. Jadi dia tak datang sekolah daripada tadi." Sah. Daripada berapa cikgu pertama, cikgu kedua, cikgu ketiga, lepas waktu rehat, budak-budak lagi tegur, memang selamba badak je tegur, tak siapa-siapa budak tu. Sebenarnya budak tu ada kat rumah, tak datang sekolah pun. Kecoh waktu tu. Jadi disebabkan kekecohan tu, mengikut kata Wan, pihak sekolah anjurkan bacaan Yasin beramai-ramai. Jadi untuk mengelakkan daripada ada benda-benda berlaku. Lepas tu ada juga bacaan Yasin secara online. Lepas tu diorang buatlah, ada makan-makan sikit, bagi-bagi sedekah kat masjid untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Alhamdulillah, sejak daripada tu tak ada apa-apa berlaku. Kenapa tak ada apa-apa berlaku? Sebabnya selepas tu sekolah tutup, PKP sambung balik. Jadi ini, maaf, sedawa pula.
Jadi ini adalah pengalaman Wan tak alami, tapi dia dengar cerita daripada anak buah dia. Dia tanyalah dengan anak buah dia, kau takut tak nampak benda tu? Tak takut maksu, rasa macam orang. Rasa macam orang, tapi bila dia melayang-layang keluar pada bilik tu baru rasa macam itu hantu ke apa. Macam itulah ceritanya. Jadi korang kalau ada dekat tempat kejadian, tahu kisah-kisah ni, bolehlah komen-komen kat bawah. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang dua kisah. Satu berlaku dekat Pangkalan Balak Melaka, satu lagi berlaku dekat Gelugur Pulau Pinang. Jadi kalau korang yang ada dekat tempat kejadian, yang dekat Pangkalan Balak tu, kalau abang tersalah, mohon betulkan. Kalau tersalah nama ke atau tersalah jalan cerita, sebenarnya jalan cerita tu panjang, abang pendek-pendekkan lah. Yang ada dekat Gelugur tu pun sama. Kalau ada korang, anak-anak korang yang sekolah waktu tu dekat situ, bolehlah kongsi-kongsikan cerita, komen kat bawah, nambah-nambah cerita abang. Okay? Jadi sebelum abang tamat, abang nak beritahu, abang kan hari tu ada bagi kalau tak silap hari Sabtu hari tu ada bagi giveaway kan, RM30 kan lah tu. Abang ada bagi quiz. Soalannya adalah siapakah nama sebenar hantu susu kan. Jadi tarikh tutupnya adalah pada 30 hari bulan 9 2021. Itu dah tutup. Nanti abang akan cari 10 orang yang bagi jawapan paling pantas. Itu je. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab dengar abang bercerita.